Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah, salam muafakat Johor, salam negaraku Malaysia. Bersyukur kita kepada kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin limpah kurnia daripadanya dapat kita bersua dalam gelanggang forum berkaitan dengan ajaran-ajaran sesat, iaitu anjuran Kolej Matrikulasi Johor bersama saya Muhammad Nur Ikmal bin Muhammad Saiful selaku moderator pada hari ini. Sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, saya ingin mengupas sedikit berkaitan tajuk forum kita pada hari ini, iaitu ajaran-ajaran sesat. Ajaran sesat bermaksud sesuatu ilmu yang diajar dan disebarkan secara rahsia maupun secara meluas kepada orang lain yang didapati menyimpang daripada ajaran Islam yang sebenar. Ajaran sesat ini adalah sangat bertentangan dengan ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Ia juga boleh disimpulkan sebagai ajaran yang dibawa oleh orang Islam dan orang bukan Islam yang membawa ajaran yang bertentangan dengan akidah Islam. Baiklah, sebelum kita meneruskan perbincangan kita dengan lebih mendalam berkaitan tajuk kita pada hari ini, marilah kita berkenalan dengan ahli-ahli panel kita. Memperkenalkan ahli panel kita yang pertama pada hari ini, iaitu saudari Nur Syazwani binti Salihuddin yang pintar lagi fasih bertutur. Seterusnya saudari Putri Nurdiana binti Nazri, pemalu tetapi mempunyai pemikiran yang rasional. Salam perkenalan kepada ahli-ahli panel. Kembali kita kepada tajuk forum kita pada hari ini, iaitu ajaran-ajaran sesat. Sidang hadirin sekalian, ajaran sesat ini tidaklah asing dalam kalangan masyarakat kini. Bahkan pada zaman Nabi dan Rasul juga, ajaran sesat ini telah wujud, bahkan lebih darurat daripada zaman ini. Ajaran-ajaran sesat ini lazimnya adalah ajaran yang tidak sefahaman dengan ahli sunnah wal jamaah. Mereka, iaitu ahli-ahli ajaran sesat ini, telah meneruskan kehidupan mereka dengan tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka juga mempunyai fahaman yang tidak boleh diterima dengan mudah oleh akal dan minda orang Islam yang waras. Sidang hadirin sekalian, antara dua ajaran sesat yang akan kita bincangkan pada hari ini ialah di bawah tajuk ajaran-ajaran sesat ini ialah ajaran Syiah serta ajaran Qadiani. Kedua-dua ajaran ini mempunyai pengaruh yang besar serta penyebaran yang semakin meluas di tanah air tercinta kita. Baiklah, bagi meneruskan perbincangan kita pada hari ini, saya ingin memohon kepada ahli panel pertama kita, iaitu saudari Syazwani, untuk meneruskan dan menerangkan dengan lebih mendalam mengenai ajaran Syiah serta ciri-ciri yang terdapat di dalam ajaran Syiah ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Moderator Ikmal. Seperti yang telah kita ketahui, Syiah adalah salah satu ajaran sesat yang sedang pesat tersebar di merata dunia, khususnya di Malaysia. Penyebaran ajaran Syiah amatlah menusingkan kerana ianya bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Oleh itu, ajaran ini dibanteras oleh pihak berkuasa di Malaysia. Tetapi, tahukah anda apakah itu Syiah? Syiah berasal dari bahasa Arab yang bermaksud pengikut dan pembela seseorang. Tetapi menurut istilah syariat Islam, Syiah ialah golongan berpendapat bahawa Sayyidina Ali bin Abi Talib lebih layak memegang tampuk pemerintahan setelah kewafatan Nabi Muhammad SAW. Ajaran ini diasaskan oleh Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi dari Yaman yang menzahirkan keislamannya pada zaman pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan. Ajaran ini bermula dengan penghormatan dan obsesi berlebihan Abdullah bin Sabah terhadap Sayyidina Ali. Beliau beriktikad bahawa Sayyidina Ali ialah pewaris Rasulullah SAW melalui wasiat, jadi individu lain yang lebih layak untuk memerintah umat Islam daripada Sayyidina Ali. Obsesi beliau sehingga ke tahap mengakui bahawa Sayyidina Ali ialah Allah SWT. Na'udzubillah min zalik.
Beliau mencetuskan pemberontakan 4 penjuru tanah air umat Islam dengan memfitnah Sayyidina Uthman bin Affan melakukan penyelewengan. Antara aktiviti dakwah Syiah adalah mencetuskan huru-hara politik sejak zaman para sahabat. Ajaran Syiah menolak ijma' ulama mengikuti rukun imamiyah, iaitu imam 12, dan penyelewengan Al-Quran maupun kafir sahabat dan golongan selain Syiah. Golongan Syiah meyakini hari Raja'ah ialah hari balas dendam yang terjadi sebelum hari kiamat. Syiah juga mengamalkan nikah mut'ah, membenarkan dusta dan menghina golongan selain Syiah. Syiah dianggap bercanggah dengan ajaran Islam yang sebenar kerana mereka hidup tidak berpandukan Al-Quran dan hadis, bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ianya juga menghalalkan yang haram seperti nikah mut'ah yang diamalkan pada zaman jahiliah, mengharamkan yang halal seperti solat duha yang dikatakan bid'ah. Akidah Syiah juga terpesong kerana mereka mempercayai bahawa kedudukan Imam 12 lebih tinggi daripada Rasulullah SAW dan malaikat. Selain itu, mereka berpendapat dengan mencela dan menghina para sahabat dan golongan selain Syiah dapat menambah pahala, sedangkan ajaran Islam yang sebenar menegah penghinaan sesama manusia. Hadirin yang dihormati, bagaimanakah cara untuk mengenal pasti golongan Syiah dan apakah ciri-ciri mereka? Antara ciri-ciri golongan Syiah ialah mereka tidak membasuh kaki dalam wuduk, tapi hanya menyapu di bahagian atas kaki seperti memakai khuf, iaitu kasut kulit lembut. Ketika solat apabila dalam keadaan qiyam atau berdiri, mereka menyatukan tangan ke bawah di sisi tanpa meletakkan tangan di atas pusat. Kebanyakan pengikut Syiah ketika solat mereka membawa atbal saniyah, iaitu batu yang dijadikan tempat alas untuk sujud dalam solat. Pengikut Syiah juga tidak akan mengakhiri solatnya dengan mengucapkan salam, tapi mereka juga akan memukul kedua pahanya beberapa kali. Kebanyakan mereka hanya solat 3 waktu kerana di sisi mereka harus menjamakkan solat zuhur, asar, maghrib dan isyak walaupun tanpa bermusafir. Mereka juga menghalalkan nikah mut'ah, iaitu nikah sementara ataupun nikah kontrak untuk dalam tempoh tertentu lalu bercerai. Islam mengharamkan pernikahan ini kerana pernikahan ini berlandaskan hawa nafsu, tidak bertanggungjawab pada isteri dan anak. Mereka memaki hamun dan mencela para sahabat Nabi Muhammad SAW dan isteri-isteri Nabi Muhammad SAW kerana mereka berpendapat bahawa mereka akan mendapat ganjaran pahala yang tinggi apabila berbuat demikian. Mencela imam-imam al-sunnah wal jamaah seperti imam-imam mazhab dan imam-imam hadis seperti Imam Bukhari dan Muslim. Mereka mengatakan bahawa Al-Quran masih belum lengkap. Sepatutnya Al-Quran 2 kali ganda tebalnya daripada Al-Quran yang sudah ada. Pendapat mereka mengenai Al-Quran masih lagi belum lengkap adalah tidak relevan dengan peristiwa Haji Wada, iaitu Haji terakhir Nabi Muhammad SAW. Ketika peristiwa ini, ayat terakhir Al-Quran telah diturunkan ke langit dunia pada hari Jumaat selepas asar ketika Haji Wada. Ayat ini merupakan surah Al-Ma'idah ayat ketiga yang bermaksud, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuredai Islam itu menjadi agama bagimu. Mereka menyatakan Sayyidina Ali lebih layak menjadi khalifah berbanding 3 khulafa ar-rasyidin yang lain, iaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman. Bagi mereka, seorang Syiah tidak boleh diberi nama atau dipanggil dengan nama Abu Bakar, Uthman, Umar, Muawiyah dan Aisyah. Mereka beriktikat bahawa Imam 12 mereka adalah maksum, iaitu bebas dari dosa-dosa kecil dan juga dosa-dosa besar. Bahagian di kalangan ulama-ulama mereka mengatakan bahawa kedudukan imam-imam 12 adalah setara, bahkan lebih tinggi daripada kedudukan para Nabi Muhammad dan malaikat-malaikat yang paling hampir dengan Allah. Mereka juga mengaku mereka ialah pengikut ahli bait Nabi Muhammad SAW, padahal mereka bukan. Selain itu, golongan Syiah juga mempercayai bahawa rukun Islam yang pertama bukanlah mengucap 2 kalimah syahadah, tetapi bagi mereka rukun Islam yang pertama ialah walayah, iaitu Imam 12. Pada pandangan mereka, jika ada seorang yang tidak percaya dengan salah seorang daripada imam-imam 12, maka orang itu jatuh kafir. Kain kafan mereka juga bertulis mereka membaca talqin dengan menyebut imam 12. Mereka meletakkan gambar-gambar imam-imam 12 mereka di dalam rumah. Kebiasaannya mereka letak di dalam bilik. Antara syiah yang lain ialah mereka harus bertakiyah, iaitu boleh menipu dan berpura-pura untuk menarik ahli sunnah wal jamaah untuk masuk Syiah. Mereka tidak solat tarawih. Jika ada orang Syiah bertarawih, itu bermakna mereka bertakiyah ataupun berpura-pura. Mereka lebih banyak menyebut nama-nama imam-imam mereka daripada menyebut kalimah Allah SWT
terutama ketika mereka ditimpa musibah. Kerana bagi mereka kedudukan Imam 12 sangat tinggi hingga mahu membantu mereka. Orang Syiah tidak berpuasa pada hari Ashura, tapi mereka hanya menunjukkan kesedihan pada hari itu. Setiap kali menyambut hari peringatan seperti peringatan terbunuhnya Sayyidina Ali bin Abi Talib dan peringatan terbunuhnya Husain bin Ali, pengikut Syiah akan melakukan upacara-upacara menunjukkan kesedihan mereka terhadap musibah-musibah yang menimpa ahli bait. Dalam meraihkan ritual ini, cara mereka berbeza-beza mengikut tempat. Di negara Teluk, mereka memukul badan mereka dengan tangan kosong. Tapi di Pakistan dan Lebanon, mereka mencederakan badan mereka dengan pedang dan belati untuk menumpahkan darah dan melukai anggota badan. Di tempat lain, ada yang memukul dengan rantai. Hal ini bersangka dengan ajaran Islam yang sebenar, iaitu melarang perkara yang memudaratkan diri. Hadirin yang dihormati, Syiah mengakibatkan pernikahan tidak sah, menyebabkan nasab keturunan anak yang dilahirkan tidak dapat dipastikan. Hak kaum wanita juga tindas, mengakibatkan masyarakat berpecah belah dengan kepura-puraan mereka. Terima kasih kepada saudari Nur Syazwani atas penerangan mengenai ajaran Syiah serta ciri-ciri yang terdapat di dalam ajaran Syiah ini. Hadirin sekalian, maka benarlah bahawa ajaran Syiah ini merupakan ajaran yang bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenar, dan ianya juga boleh menyebabkan seseorang yang mengikuti ajaran ini akan murtad. Oleh itu, sebagai umat Islam yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kita mestilah berusaha sedaya upaya untuk menjauhkan diri kita daripada ahli-ahli yang mempercayai ajaran tersebut, agar kita dapat melindungi diri kita daripada terpedaya dengan ajaran Syiah ini. Seterusnya, saya ingin mempersilakan ahli panel kedua kita, iaitu saudari Diana, untuk mengupas tentang ajaran Qadiani serta ciri-cirinya yang menjadikannya tersenarai sebagai salah satu ajaran yang sesat yang juga patut kita jauhi sebagai umat Islam. Baiklah, terima kasih kepada moderator Ifat. Seperti mana yang kita tahu, ajaran Qadiani atau juga dikenali dengan nama Ahmadiyah ini berasal daripada India. Ajaran Qadiani diasaskan oleh Mirza Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtada bin Atta Muhammad yang dilahirkan di Qadiani berhampiran kota Amritsar, Punjab. Ajaran Qadiani ini telah mula diasaskan pada tahun 1889 di Malaysia dan ianya dipercayai telah bertapak di Batu Dua Pejeram, Kuala Selangor pada tahun 1930. Ajaran Qadiani ini telah mengamalkan ajaran yang bercanggah dengan Islam serta perintah-perintah Allah. Gerakan Qadiani ini turut dikenali sebagai Ahmadiyah, Ahmadi atau Ahmadiyat kerana pada asasnya ajaran Qadiani ini berpegang kepada kepercayaan bahawa ajaran Mirza adalah ajaran yang sebenar. Untuk pengetahuan semua, pada 15 Disember 1953, telah diadakan perbahasan antara kumpulan ajaran Qadiani ini dengan para alim ulama di hadapan Sultan Selangor, iaitu Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah. Dan hasil daripada perbincangan tersebut telah diputuskan bahawa ajaran Qadiani ini tidak akan diiktiraf sebagai ajaran Islam, malah ianya diisytiharkan keluar daripada Islam. Para hadirin sekalian, antara ciri-ciri ajaran Qadiani ialah Mirza Ghulam Ahmad mendakwa dirinya sebagai Nabi yang menerima wahyu. Beliau berkata, "Demi Allah yang nyawa saya di tangannya, dialah yang mengutuskan dan menamakan saya Nabi." Bukan itu sahaja, Mirza juga menunjukkan bukti-bukti kebenarannya yang jelas tentang kebenaran dakwaan dirinya yang jumlahnya sehingga 300 bukti. Mirza turut mendakwa dirinya sebagai Isa Al-Masih selepas didesak oleh orang kanannya dengan tujuan untuk menguatkan ajaran dan keyakinan pengikutnya. Beliau mengatakan bahawa Nabi Isa benar-benar dibunuh dan bukannya diangkat ke langit oleh Allah. Malahan beliau juga turut mengatakan bahawa orang yang mati tidak mungkin akan hidup ke dunia ini lagi. Seterusnya, Mirza Ghulam Ahmad turut mendakwa dirinya mempunyai mukjizat. Mirza mengatakan bahawa Nabi Allah itu telah mewujudkan 3,000 mukjizat dan saya melebihi dari 1 juta. Selain daripada itu, ciri-ciri ajaran Qadiani ini juga ialah menafikan konsep jihad. Mirza mengatakan bahawa jihad dengan pedang telah dilarang. Semua peperangan untuk agama sekarang ini telah ditegah
maka jihad untuk tujuan agama adalah diharamkan. Perkara ini demikian kerana Mirza Ghulam Ahmad berpendapat bahawa tiada doktrin yang memburukkan nama Islam lebih daripada doktrin jihad. Di samping itu, beliau turut melakukan tahrif Al-Quran mengikut kehendaknya sendiri agar bertetapan dengan dakwaan-dakwaannya. Malahan, Mirza turut berpendapat bahawa mereka yang tidak berpegang dengan ajaran Qadiani ini adalah kafir. Ciri-ciri lain ajaran Qadiani ini ialah Mirza menyeru ahlinya untuk menunaikan haji di Qadian, India atas dakwaan bahawa yang dimaksudkan dengan Masjid Al-Aqsa di dalam Al-Quran merupakan masjid di Qadian. Baiklah, saya serahkan semula kepada saudara moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudari Diana. Demikian tadi merupakan penjelasan mengenai ajaran Qadiani serta ciri-ciri ajaran tersebut. Maka jelaslah bahawa ajaran Qadiani ini merupakan ajaran yang terpesong jauh daripada agama Islam yang sebenar. Dan jelaslah juga bahawa ajaran ini tidak mengakui bahawa Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir kita. Hadirin sekalian, ajaran sesat merupakan ajaran yang sangat berbahaya kerana ajaran sesat ini boleh menggugat kesucian agama Islam. Agama Islam tidak sepatutnya dipandang rendah sebagai umat Islam yang bertakwa. Kita mestilah berganding bahu menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Oleh yang demikian, perlulah kita mengetahui faktor ajaran sesat ini kerana tersebar meluas serta langkah-langkah mengatasi ajaran sesat ini daripada tersebar meluas. Baiklah, saya serahkan kepada ahli panel pertama kita untuk menjelaskan tentang faktor-faktor penyebaran ajaran Syiah serta langkah yang perlu diambil untuk mengatasinya. Dipersilakan saudari Syazwani. Terima kasih saudara Ikmal. Baiklah, seperti yang telah kita ketahui, terdapat banyak faktor yang menyebabkan ajaran Syiah ini tersebar dengan sangat meluas. Faktor-faktor mendorong ajaran Syiah ialah kurangnya pengetahuan agama dalam diri dan iman yang tidak mantap, kerana inginkan syurga tetapi tidak mahu meninggalkan keseronokan duniawi, mengakibatkan mereka mudah terpengaruh dengan godaan syaitan. Salah satu cara untuk mengatasi penyebaran ajaran Syiah ialah dengan mempelajari ilmu agama dengan lebih mendalam bergurukan guru ahli sunnah wal jamaah. Masyarakat setempat juga perlu melaporkan kepada pihak berkuasa seperti Majlis Agama Islam Negeri jika terdapat aktiviti kegiatan agama yang meragukan. Selain itu, ibu bapa atau penjaga juga perlu menerapkan pendidikan Islam ke dalam diri anak-anak sejak dari kecil kerana melentur buluh biarlah dari debungnya. Kesimpulannya, Syiah merupakan ajaran sesat yang sudah terpesong sangat jauh dari ajaran Islam yang sebenar, baik dari segi akidah, ibadah dan kehidupan seharian. Oleh itu, semua pihak harus bekerjasama dalam memeteras ajaran sesat ini daripada terus tersebar di negara kita. Baiklah, terima kasih kepada saudari Syazwani atas penerangan tadi. Oleh itu, sebagai umat Islam, perlulah kita sentiasa peka dan berhati-hati agar tidak mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat di sekeliling kita seperti ajaran Syiah. Perkara ini demikian kerana mempercayai ajaran Syiah ini boleh menyebabkan kita murtad. Seterusnya, marilah kita mendengarkan pula penjelasan mengenai faktor ajaran Qadiani serta langkah-langkah untuk mengatasi penyebaran ajaran Qadiani ini daripada tersebar dengan lebih meluas. Baiklah, terima kasih kepada moderator Ikmal. Terdapat banyak faktor-faktor yang menyebabkan ajaran Qadiani ini tersebar dengan meluas. Antara faktor-faktornya adalah kesungguhan pendakwah yang membawa ajaran sesat Qadiani ini sendiri. Perkara ini demikian kerana pendakwa-pendakwa ini ingin menguatkan pengaruh mereka di sesuatu kawasan dengan menambah bilangan ahli kumpulan mereka. Oleh itu, pendakwa-pendakwa ajaran sesat ini telah mengambil langkah untuk mendekati masyarakat, terutamanya mereka yang kurang pengetahuan tentang agama, dengan berpakaian seperti para alim ulama yang sebenar dan melontarkan kata-kata yang manis agar masyarakat mudah tersentuh serta percaya dengan ajaran sesat yang dibawa oleh mereka. Bukan itu sahaja, para pendakwah ajaran sesat ini juga aktif mengadakan seminar berkaitan agama sebagai salah satu langkah untuk menarik minat masyarakat dengan ajaran yang dibawa oleh mereka. Malahan,
pendakwah ajaran sesat ini turut menolak nambah tafsiran Al-Quran serta memberitahu kepada orang ramai bahawa mereka yang mengamalkan ayat-ayat tersebut akan memperolehi ganjaran yang besar. Faktor kedua yang menyebabkan ajaran Qadiani ini tersebar dengan meluas ialah faktor kecantikan ilmu agama serta iman. Seperti yang kita tahu, pada zaman kini, ramai yang tidak mahir dengan ilmu Islam namun sudah mendabik dada bahawa mereka ini telah pandai dan mula mengumpulkan murid, sedangkan mereka ini cuma sahabat sekadar membaca doa dan menghafaz beberapa surah Al-Quran sahaja. Kejahilan dalam akidah, syariat dan akhlak mudah menyebabkan seseorang Muslim itu terpengaruh dengan ajaran sesat yang berada di sekeliling mereka. Faktor ketiga ialah faktor kegairahan masyarakat sendiri untuk mencari ilmu agama tanpa memeriksa kesahihan ilmu tersebut. Langkah yang boleh diambil ialah dengan menyebarkan ajaran Islam. Ajaran Islam mestilah sentiasa didedahkan kepada masyarakat menerusi pelbagai kaedah seperti media cetak, elektronik, ceramah, seminar, forum dan simposium. Langkah ini perlulah dilakukan secara berterusan agar dapat membendung daripada ajaran sesat terus mempengaruhi masyarakat sehingga menyebabkan mereka ini murtad. Selain itu, langkah yang boleh diambil ialah dengan kerjasama dalam penguatkuasaan undang-undang. Penguatkuasaan undang-undang secara bersepadu oleh semua pihak terhadap para pendakwa ajaran sesat serta ahlinya sudah pasti akan dapat membendung kegiatan ajaran sesat daripada terus menular dalam masyarakat. Bukan itu sahaja, langkah yang boleh diambil untuk membendung ajaran sesat ini daripada tersebar adalah melalui program pemulihan akidah terhadap pengikut-pengikut ajaran sesat. Orang yang mengikuti ajaran sesat perlulah mengikuti program pemulihan akidah ini supaya dapat mempelajari semula agama Islam yang sebenar dan meningkatkan iman dalam diri mereka agar mereka ini dapat bertaubat dan kembali ke jalan Allah. Perkara ini demikian kerana iman mempunyai kaitan yang padu dengan kualiti insan. Oleh itu, sebagai umat Islam, kita mestilah berusaha bersungguh-sungguh dalam mengekalkan kesucian agama Islam agar tidak mudah dimasukkan oleh orang-orang yang mempunyai niat-niat jahat terhadap agama Islam. Baiklah, terima kasih kepada saudari Diana atas penerangan mengenai faktor bagaimana ajaran sesat Qadiani ini tersebar dengan meluas serta penerangan mengenai langkah-langkah yang boleh diambil oleh kita untuk mengatasinya. Hadirin sekalian, sebagai umat Islam, perlulah kita menghindari diri daripada terpengaruh dengan ajaran-ajaran dan kata-kata manis yang dikeluarkan oleh para pendakwah ajaran sesat, supaya kita tidak mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh mereka. Agama Islam tidak seharusnya dipandang rendah oleh orang lain. Sebagai umat Islam, kita mestilah berganding bahu dalam menegakkan agama suci Allah di muka bumi ini. Seterusnya, saya ingin mengajukan soalan kepada ahli panel pertama kita, iaitu saudari Syazwani. Saudari, apakah yang dimaksudkan dengan nikah mut'ah dan apakah hukumnya? Sila jelaskan. Baiklah, terima kasih kepada moderator Ikmal atas soalan yang diberikan. Apakah itu nikah mut'ah? Nikah mut'ah bermaksud perkahwinan antara lelaki dan wanita dengan mas kahwin tertentu dalam jangka waktu yang terbatas dan berakhir dengan waktu tersebut, di mana suami tidak wajib memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada isteri serta tidak menimbulkan pewarisan antara keduanya. Terdapat 6 perbezaan antara prinsip nikah mut'ah dan nikah sunni, iaitu syar'i. Pertama, nikah mut'ah ini dibatasi oleh waktu, manakala nikah sunni tidak dibatasi oleh waktu. Kedua, nikah mut'ah berakhir dengan habisnya waktu yang ditentukan oleh akad ataupun fasakh, sedangkan nikah sunni berakhir dengan talak ataupun meninggal dunia. Ketiga, nikah mut'ah tidak mengakibatkan saling mewarisi antara suami dan isteri, manakala nikah sunni menimbulkan pewarisan antara keduanya. Keempat, di dalam nikah mut'ah tidak mempunyai jumlah isteri yang terbatas, manakala dalam nikah sunni jumlah isteri hanyalah maksimum 4 orang. Kelima, nikah mut'ah dapat dilaksanakan tanpa wali dan saksi, manakala nikah sunni ini mestilah dilaksanakan dengan adanya wali dan juga saksi. Keenam, nikah mut'ah tidak mewajibkan suami memberikan nafkah kepada isteri. Nikah mut'ah adalah haram berdasarkan dalil hadis Nabi Muhammad SAW.
dan juga daripada para ulama dari empat mazhab. Dari hadis Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim dan dalam kitabnya Sahih Muslim menyatakan bahawa dari Saprah bin Ma'id dalil dari hadis Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim menyatakan bahawa dari Saprah bin Ma'bad Al-Juhaini ia berkata, kami bersama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan haji. Pada suatu ketika kami berjalan dengan saudara sepupu kami dan bertemu dengan seorang wanita. Jiwa muda kami mengagumi wanita tersebut, sementara dia mengagumi selimut senang yang dipakai oleh saudaraku itu. Kemudian wanita tadi berkata, ada selimut seperti selimut. Akhirnya aku menikahinya dan tidur bersama satu malam. Keesokan harinya aku pergi ke Masjidil Haram. Beliau bersabda, wahai sekalian manusia, aku pernah mengizinkan kepada kalian untuk melakukan nikah mut'ah. Maka sekarang siapa yang memiliki isteri dengan cara menikah mut'ah, haruslah ia menceraikannya. Dan segala sesuatu yang telah kalian berikan padanya, janganlah kalian ambil lagi. Kerana Allah Azza wa Jalla telah mengharamkan nikah mut'ah sampai hari kiamat. Baiklah, terima kasih kepada saudari Syazwani atas penerangan yang sangat jelas mengenai nikah mut'ah serta hukumnya di dalam Islam. Seterusnya saya ingin mengajukan soalan kepada ahli panel kedua kita, iaitu saudari Diana. Saudari Diana, apakah kesan buruk ajaran sesat ini kepada diri, masyarakat dan juga negara? Baiklah, terima kasih kepada moderator Iqmal untuk soalan tadi. Seperti yang kita tahu, ajaran sesat ini bukanlah ajaran agama yang berselaras dengan ajaran agama Islam yang sebenar. Oleh itu, sudah pasti terdapat pelbagai kesan buruk jika kita mengikuti serta mengamalkan ajaran sesat ini. Kesan buruk terhadap individu ialah, yang pertama, akidah seseorang individu tersebut akan rosak. Orang Islam yang mempercayai atau beramal dengan ajaran sesat ini boleh menyebabkan akidah mereka rosak. Oleh itu, adalah wajib bagi individu ini untuk bertaubat dan kembali kepada ajaran Islam. Kedua, masa seseorang itu terbuang dengan aktiviti yang tidak sihat dan bertentangan dengan ajaran Islam seperti memuja dan melakukan amalan-amalan syirik serta khurafat. Ketiga, minda seseorang itu akan tertutup. Pemikiran mereka akan sering dikongkong oleh pemimpin yang mendakwa mendapat wahyu. Tindakan dan kelakuan mereka juga akan menjadi tidak rasional. Dan keempat, mereka ini akan memiliki kehidupan yang tidak stabil. Penglibatan diri dengan ajaran sesat membawa kepada pengabaian tanggungjawab sebagai pelajar, suami, isteri, ibu atau bapa. Seterusnya adalah kesan buruk ajaran sesat terhadap masyarakat. Pertama, keruntuhan institusi kekeluargaan. Keretakan boleh berlaku dalam kalangan ahli keluarga yang menganut ajaran sesat kerana perbezaan akidah dan rasa curiga sesama mereka. Kedua, perpaduan dalam kalangan masyarakat juga boleh tergugat. Sikap fanatik penganut ajaran sesat terhadap kumpulan dan pemimpin mereka menyebabkan mereka ini tidak menghormati masyarakat di sekeliling mereka. Sikap ini sudah pasti boleh menjejaskan perpaduan dan keharmonian dalam kalangan masyarakat. Ketiga, berlaku keganasan. Kepatuhan yang membuta-tuli terhadap pemimpin ajaran sesat memudahkan pengikutnya dipergunakan untuk melakukan keganasan. Seterusnya, kesan buruk terhadap negara. Pertama, negara akan mundur. Penglibatan dalam ajaran sesat boleh menjadikan diri seseorang tidak proaktif dan membuang masa. Perkara ini akan menjejaskan prestasi ekonomi negara yang bergantung kepada sumbangan dan produktiviti setiap individu. Kedua, negara tidak akan berada dalam keadaan yang stabil. Penglibatan dalam ajaran sesat akan mengancam perpaduan dan keharmonian masyarakat. Perkara ini boleh menggugat kestabilan politik dan ekonomi negara. Akibatnya, negara terpaksa menghabiskan banyak masa dan perbelanjaan untuk mengekalkan kestabilan negara. Terima kasih kepada saudari Diana. Demikian tadi penjelasan mengenai kesan buruk ajaran sesat terhadap individu,
masyarakat dan juga negara. Seterusnya adalah soalan daripada rakan-rakan kita. Soalannya adalah daripada Muhammad Danish. Apakah nama ahli aliran Syiah yang menonjol serta didapati sangat aktif mengamalkan fahaman mereka? Oleh kerana soalan ini berkaitan ajaran Syiah, maka saya serahkan soalan ini kepada saudari Syazwani untuk memberikan jawapannya. Silakan saudari. Baiklah, terima kasih kepada moderator Ikmal. Seperti yang telah kita ketahui, terdapat banyak aliran dalam Syiah. Namun yang terkenal dan menonjol setelah didapati aktif dalam mengamalkan ajaran mereka ialah aliran Imamiyah. Aliran Imamiyah dikenali dengan Imamiyah, iaitu melantik dan beriman pada mereka sebagai perkara usul dalam agama yang wajib dipercayai. Ia merupakan puak yang paling utama dalam Syiah. Puak ini dikenali sebagai Ar-Rafidah kerana ingkar dan menolak kelayakan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman sebagai khalifah selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Selain itu, aliran Zaidiyah juga merupakan salah satu aliran Syiah yang menonjol dan sangat aktif pada masa kini. Mereka ialah pengikut Zaidi bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Beliau terkesan dengan pemikiran Wasil bin Atta, iaitu pengasas fahaman Mu'tazilah. Pendapat-pendapat aliran ini adalah sampai mendewa-dewakan Sayyidina Ali serta tidak mencerca sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang lain. Mereka hanya mengatakan bahawa Sayyidina Ali lebih layak memegang tampuk pemerintahan khalifah setelah kewafatan Nabi Muhammad SAW daripada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Terima kasih kepada saudari Syazwani kerana sudi membincangkan mengenai aliran-aliran Syiah yang didapati serta yang sedang bergiat aktif mengamalkan fahaman mereka. Hadirin sekalian, izinkan saya meninjau daripada skop lain. Aliran Imamiyah juga berpendapat bahawa 12 orang daripada imam-imam mereka dianggap maksum sebagai aman kemaksuman Nabi Muhammad SAW, yakni terpelihara daripada melakukan dosa, lalai, lupa dan tersalah dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Baiklah, soalan seterusnya ialah daripada saudari Amirah Sarah. Ajaran Qadiani ini sudah mula bertapak di Batu 20 Jeram, Kuala Selangor pada tahun 1930 dan suatu pembincangan telah diadakan bersama para alim ulama. Maka persoalannya, apakah keputusan fatwa Selangor dalam usaha untuk mengelakkan daripada ajaran sesat Qadiani tersebar dengan lebih meluas? Baiklah, soalan ini berkaitan dengan ajaran Qadiani, maka saya serahkan kepada saudari Diana untuk memberikan penjelasannya. Baiklah, terima kasih kepada moderator Ikmal. Hasil daripada perbincangan tersebut, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor telah memutuskan bahawa ajaran Qadiani ini merupakan salah satu ajaran yang menyalahi ajaran Islam yang sebenar. Oleh itu, pengikut-pengikut ajaran Qadiani ini telah dihukum kafir oleh para ulama Islam di serata dunia. Perkara ini demikian kerana setiap orang yang mengikuti ajaran Qadiani ini adalah murtad, maka wajiblah dituntut mereka ini untuk bertaubat dan kembali kepada ajaran Islam yang sebenar dengan ikrar 2 kalimah syahadah. Seterusnya, Jawatan Kuasa Fatwa juga telah mengharamkan beberapa buah buku yang mempunyai kaitan dengan ajaran Qadiani ini kerana bimbang buku-buku ini akan menyebabkan para pembaca akan mudah terpengaruh dengan fahaman-fahaman yang dipercayai oleh pengikut-pengikut ajaran Qadiani ini. Antara tajuk-tajuk buku yang diharamkan ialah Invitation to Ahmadiyah yang dikarangkan oleh Hazrat Haji Mirza Bashir Uddin Ahmad, iaitu Khalifatul Masih II. Seterusnya, Penawar Racun Fitnah terhadap Ahmadiyah yang ditulis oleh Pengurus Besar Jemaat Ahdiyah Alam sebagai saksi yang dikarangkan oleh Muhammad Zain bin Hassan, dan juga The Only Quran with English Translation and Commentary, iaitu Vol 2 Part 1 yang dikarangkan oleh M. Mas'ud Ahmad. Bukan itu sahaja, orang-orang Islam juga dilarang menjual,
mengedar, membeli, memiliki atau memberi ceramah isi kandungan buku-buku berikut. Baiklah, terima kasih kepada saudari Diana atas penerangan yang sangat jelas tadi. Saya Muhammad Nur Iqmal sebagai moderator pada hari ini mewakili kedua-dua ahli panel kita pada hari ini mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kerana kepada semua hadirin yang sudi mendengar pembentangan forum kumpulan kami pada hari ini. Saya juga berharap pada sesi forum ini dapatlah kita bersama-sama mengambil iktibar dan terus berganding bahu dalam membendung penyebaran ajaran sesat ini daripada berleluasa. Disebabkan terbatasnya waktu, saya beserta ahli panel saya ingin memohon mengakhiri perbicaraan kita pada hari ini. Selanjutnya memohon untuk mengundurkan diri. Segala kesilapan maupun terkasar bahasa harap dimaafkan. Pergi ke kedai membeli suasa disimpan di dalam peti. Semoga umur panjang sentiasa. Boleh kita berjumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam sejahtera.